Kowloon Walled City pernah memegang tahta sebagai sebuah kawasan penempatan manusia yang paling padat di dunia. Bandar bersaiz 6.5 ekar, iaitu 5 kali ganda saiz padang bola itu, terletak di Kowloon City, Hong Kong. Kowloon Walled City yang telah dirobohkan pada tahun 1992 itu pernah diduduki oleh 33,000 penduduk pelbagai peringkat umur. Pada kemuncaknya, dianggarkan 50,000 orang menduduki bandar kecil itu. Tempat itu menjadi terkenal kerana reka bentuk rumahnya yang unik, bersusun tinggi antara satu sama lain kerana tanah yang terhad. Selain itu, ia juga menjadi sarang bagi aktiviti jenayah memandangkan tiada undang-undang di bandar itu. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Kowloon Walled City boleh menjadi bandar yang paling padat di dunia. Teruskan menonton. Nama Walled City diberi kerana tanah ini dikelilingi oleh dinding yang sangat kukuh ketika menjadi kubu ketenteraan bagi mengawasi British di China. Ia pada asalnya adalah kubu kecil yang dibina semasa dinasti Song yang kemudiannya tidak disentuh selama ratusan tahun. Bermula sebagai kubu tentera China, ia kemudiannya menjadi sebuah wilayah selepas New Territories dipajak oleh China kepada Britain pada tahun 1989. Kowloon Walled City merupakan satu petak tanah milik Britain yang dikelilingi oleh tanah China ketika itu. Bermula dengan tanah kosong, ia kemudiannya mula menjadi kawasan penempatan. Namun, penempatan ini semakin padat dan berkembang dengan drastik semasa penawanan Hong Kong oleh Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun menyerah kalah, penempatan ini kemudiannya bertukar menjadi kawasan setinggan. Bandar paling padat. Penempatan ini terdiri daripada lebih 300 buah bangunan tinggi yang bersambung antara satu sama lain, menempatkan 8,500 premis, 10,700 isi rumah dan lebih daripada 33,000 penduduk. Walled City merupakan hasil kerja seorang arkitek tanpa bantuan dan sumbangan dari mana-mana pihak. Yang paling menarik, bandar ini merupakan sebuah bandar yang tidak mempunyai undang-undang. Hal ini kerana Britain dan China masing-masing tidak mahu bertanggungjawab ke atas kawasan ini. Pembangunan di kawasan ini seterusnya melonjak naik di antara tahun 1960-an dan 1970-an, di mana pada ketika itu, tanah ini hampir penuh dengan bangunan 10 tingkat dan lebih. Namun, ia tidak boleh melebihi 14 tingkat, memandangkan terdapat lapangan terbang kira-kira 800 meter daripada penempatan tersebut, iaitu lapangan terbang Kai Tak. Tiada cahaya yang boleh menembusi tingkat paling bawah, sekaligus menjadikan tingkat itu gelap gelita, tidak kira pada waktu siang maupun malam. Setiap lorong diterangi dengan lampu neon yang sentiasa menyala sepanjang masa. Penduduk juga perlu membawa payung apabila melalui lorong-lorong kerana terdapat paip bocor di merata tempat dan ia tidak pernah dibaiki. Banyak pangsapuri tidak mempunyai tingkap atau akses kepada udara segar kerana kedudukannya yang tertutup di tengah-tengah bangunan. Bandar ini juga dipantau oleh pihak berkuasa selain tidak mengikut peraturan kesihatan dan keselamatan. Bukan itu sahaja, penempatan ini juga menghadapi masalah pencahayaan dan saliran air. Inilah yang menjadi punca kepada kebocoran dan air menitis di merata tempat yang berlaku di hampir semua lorong gelap di bangunan-bangunan berkenaan yang berkelebaran 1 hingga 2 meter. Disebabkan pembinaan bandar ini yang tidak dikawal selia, kebanyakan daripada 300 bangunan yang ada di Kowloon Walled City mempunyai akses yang teruk selain tiada kemudahan utiliti. Terdapat jambatan yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan lain di tingkat atas dan sangat panjang sehinggakan seseorang boleh berjalan dari utara ke selatan yang merentasi seluruh kawasan ini tanpa menjejakkan kaki di atas tanah. Disebabkan keluasan rumah tersangat kecil, ruang digunakan secara maksima dengan menghasilkan tingkap atas yang lebih luas, ruang balkoni dan penggunaan ruang atas bumbung yang maksima. Terkenal sebagai sarang jenayah. Pada awal tahun 1980, bandar ini juga menjadi sangat terkenal dengan rumah pelacuran, kasino dan sarang dadah. Ia juga menjadi terkenal sebagai medan selera yang menghidangkan masakan daging anjing serta kegiatan tidak bermoral doktor gigi yang boleh terlepas dari dakwaan jika berlaku apa-apa terhadap pesakit mereka. Doktor-doktor gigi dan profesional bertauliah lain yang berhijrah dari China mendapati bahawa lesen mereka tidak sah di Hong Kong. Ramai yang bertugas di Walled City kerana undang-undang tidak dikuatkuasakan di sana. Bandar ini terus menjadi syurga kepada penjenayah serta penagih dadah yang dikawal oleh kongsi gelap China dari tahun 1950-an hingga 1970-an. Walaupun begitu, segala keperluan boleh didapati di dalam bandar yang padat ini, termasuklah restoran, kedai runcit dan salon rambut. Manakala bagi mereka yang menjalankan perniagaan pemprosesan makanan, tujuan berpindah ke bandar kecil ini adalah kerana sewanya yang murah. Selain itu, mereka juga lazimnya ingin melarikan diri daripada pemeriksaan kebersihan yang sering dilakukan oleh pejabat kesihatan kerajaan. Sungguh menyedihkan keadaan hidup di bandar ini sehinggakan pihak berkuasa Hong Kong mula campur tangan dengan menyediakan kemudahan asas termasuk air dan elektrik ke bandar kecil itu.
Pada tahun 1973 hingga 1974, pihak polis telah melakukan lebih dari 3,500 serbuan yang mengakibatkan 2,500 tangkapan dan pihak polis juga telah menyita anggaran 1,800 kilogram dadah. Bancian penduduk. Bancian rasmi menganggarkan populasi penempatan ini adalah sekitar 10,000 orang pada tahun 1971. 10 tahun kemudian, iaitu pada tahun 1981, jumlah penduduk di bandar ini meningkat lebih kepada 15,000 orang. Manakala berdasarkan kaji selidik yang dijalankan oleh kerajaan pada tahun 1987, seramai 33,000 orang didapati tinggal di penempatan ini. Bukan itu sahaja, terdapat juga laporan yang menganggarkan penduduk di kawasan itu sebanyak 50,000 orang. Penduduknya hidup gembira. Walaupun bandar ini padat dan menjadi sarang jenayah serta kongsi gelap, namun penduduknya dikatakan menjalani kehidupan yang aman dengan kanak-kanak bermain di atas bumbung bangunan. Kawasan atas bumbung rumah merupakan satu-satunya tempat yang ada untuk menghirup udara segar dan mencari ketenangan setelah terperangkap di dalam rumah yang sempit dan padat. Apabila ditanya, bekas penduduk di Kowloon Wall City rata-ratanya menjawab bahawa mereka paling merindukan persahabatan yang wujud ketika menetap di situ. Antara usaha yang dijalankan oleh penduduk di kawasan itu secara kerjasama ialah menambah baik keadaan bandar dengan mewujudkan sistem air untuk kegunaan bersama. Wall City dirobohkan. Setelah beberapa ketika, kerajaan Britain dan China mula mendapati bahawa penempatan ini menjadi semakin tidak terurus dan tiada pihak yang mampu menanggung kepadatan bandar tersebut. Akhirnya, keputusan telah dibuat selepas beberapa perbincangan untuk merobohkan penempatan ini. Ramai penduduk membantah dan menentang cadangan ini dengan menjelaskan bahawa mereka gembira tinggal sebegitu. Malangnya, bantahan itu tidak dihiraukan oleh pihak kerajaan. Sebagai ganjaran, kerajaan Hong Kong diberikan pampasan sebanyak berbilion dolar dan proses pemindahan bermula pada tahun 1991. Selepas proses pengusiran penduduk yang sangat sukar tamat, proses merobohkan pula bermula pada Mac 1993 dan tamat pada April 1994. Kini, tapak penempatan terpadat di dunia suatu ketika dahulu menjadi sebuah taman yang diberi nama Kowloon Wall City Park. Sebahagian daripada peninggalan yang tinggal dijadikan warisan budaya di taman itu, seperti beberapa artifak dari Wall City, seperti tinggalan pintu gerbang selatan yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke bandar tersebut. Terdapat juga pejabat pentadbiran lama yang bermula sejak dinasti Qing dan kemudiannya digunakan untuk menempatkan warga emas. Taman ini juga mempunyai muzium sebagai penghormatan kepada Wall City. Kesimpulannya, kewujudan bandar kecil yang mempunyai penduduk yang sangat padat ini kekal sebagai sejarah walaupun ia telah dirobohkan. Walaupun kebanyakan pihak luar melihat kewujudan bandar itu sebagai satu masalah sosial, namun berbeza bagi penduduk yang hidup di penempatan itu. Walaupun tinggal di bandar sempit dan padat, mereka sangat menghargai semangat kejiranan yang menyebabkan kenangan tinggal di penempatan itu sebagai satu kenangan yang tidak dapat dilupakan oleh para penghuni. Peristiwa ini juga memberikan pendedahan betapa pentingnya proses perancangan bandar yang teratur supaya tidak berlaku seperti masalah yang telah dihadapi oleh penduduk di Kowloon Wall City. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.